Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Seringkali kita berada dalam situasi yang was-was ataupun tidak pasti. Sebagai contoh, kalau kita ke kedai, terutamanya pasca MCO ataupun ketika MCO ataupun PKP dahulu, kita dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan harian. Dan ketika itu juga kita tahu banyak syarikat yang terpaksa memberikan produk mereka dalam keadaan yang terhad ataupun tertentu saja dalam kota-kota tertentu. Jadi kita pergi ke pasar raya, kita pergi ke pasar dan sebagainya. Sebagai contoh, kita membeli telur. Biasanya kalau satu papan telur tu ada satu dozen tu ataupun 12 biji itu harganya RM4 ataupun RM5 bagi kualiti yang grade A yang bagus, ada omega 3 dan sebagainya. Tetapi ketika PKP ataupun ketika MCO harganya sudah mencapai hampir RM6. Kita sebagai pengguna, adakah kita berasa bila pula harga telur ayam ni naik sampai RM1 lebih, ataupun bila pengumuman harga telur ayam ni naik? Jadi kita tidak mendapat kepastian dengan maklumat, tetapi kita boleh berbuat sesuatu, sama ada kita membuat laporan kepada KPDN HCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, ataupun kita membuat aduan kepada syarikat-syarikat yang terlibat. Jadi bagaimana kita dapat membantu dalam masa yang sama juga, bagaimana juga kita melihat pengguna ataupun syarikat dapat bersaing dalam perniagaan secara sihat. Jadi semuanya ini penting untuk kita lihat bagaimana fungsi MyCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Ini antara suruhanjaya yang penting. Ramai mungkin dah tahu tetapi tak tahu fungsi sebenarnya, apa ruang lingkup yang diberikan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC ini. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini. Cik Iskandar Ismail akan membantu saya memberikan pencerahan beberapa perkara yang kita bincangkan pada awal tadi dan beberapa perkara lain. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC. Okey, pastinya setiap kali hari perayaan kita sentiasa dengar ataupun kita lihat di depan mata kita barang keperluan harian kita akan sedikit meningkat harga. Apa faktornya? Apa sebabnya sentiasa berlaku? Adakah kerana memang permintaan tinggi, jadi pekedai ataupun pemborong, peruncit akan mengambil peluang untuk memberikan kenaikan sedikit? Ataupun sebenarnya kita boleh kawal harga itu kerana barangan keperluan yang dimahukan oleh pengguna ini sentiasa dikawal, terutamanya essential goods yang ada akta kawalan harga yang sentiasa dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Mungkin sebagai pencerahan awal, Cik Iskandar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Astro kerana menjemput Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Berkenaan dengan Aidil Adha ni, memang orang dah mula sibuk 2 minggu ataupun seminggu. Dari Aidil Adha ni mula sibuk membeli barang-barang dapur untuk persiapan juadah hari raya Aidil Adha. Aidil Adha ni pula akan lebih meriah. Dulu kita hari raya dalam rumah. Sekarang kita dah boleh keluar dah boleh keluar merentas negeri dah boleh. So jadi dia, kalau kita cerita pasal kenaikan harga ni, ada banyak punca. Macam Encik Nazri cakap tadi, dia ada berkenaan dengan permintaan tinggi dan bekalan rendah. Itu adalah prinsip ekonomi yang biasa, yang asas, yang basic, yang asas, yang memang orang tahu. So yang keduanya ada isu pencatutan. Pencatutan di mana seseorang peniaga tu dia mengambil keuntungan yang berlebihan. Dan yang ketiga yang ramai tidak sedar, adalah isu kartel. Kartel ni bukan kita cerita bukan pasal kartel dadah, dia pasal kartel harga. So kalau kartel harga ni, kita bila bercakap pasal kartel harga ni, dia adalah berpunca kepada satu pakatan sulit ataupun perjanjian anti persaingan di antara peniaga-peniaga dalam industri yang sama. Contohnya macam Nazri cakap tadi, telur tadi. Telur. Kalau peniaga-peniaga telur ataupun peternak ayam telur, dia akan dia kata okey, kita tetapkan harga 2 minggu sebelum hari raya, contoh dia kata okey, kita naikkan 50 sen 1 teri. So jadi semua naik 50 sen. So cuba bayangkan kalau peniaga-peniaga telur di Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan yang merangkumi lebih kurang 10 juta pengguna. So jadi terbeban dengan kenaikan 50 sen serta-merta.
seluruh kawasan mereka. So jadi ini adalah salah satu kami lihat salah satu punca kenaikan harga. So jadi Suruhanjaya Persaingan Malaysia ni kami adalah satu badan bebas. Okey, satu badan separa kehakiman. Ya, nanti saya ceritakan macam mana kami punya fungsi sebagai badan separa kehakiman. Kami boleh menyiasat, ya, menyiasat isu pakatan sulit ini ataupun kartel ni. So jadi kami akan pergi ke sekelompok peniaga tu. Kita akan siasat mereka sama ada mereka terlibat dalam perjanjian persaingan tu, anti persaingan tu. Ada dokumen hitam putih ke dan ada. Sebagainya? Ada yang berani letak dalam minit mesyuarat. Wah. Ada yang berani letak dalam WhatsApp dan sebagainya lah. Ini bukti-bukti yang Suruhanjaya Persaingan carilah. Ya, itu salah satulah. Tapi mereka makin lama makin pandai. Sophisticated lah. So jadi macam-macam lah. Ada yang guna pergi dekat pusat karaoke ataupun apa ni orang kata padang golf. Di situ mereka berbincang. Kadang-kadang perjanjian tu lisan. So tapi kami ada caranya lah untuk membuktikannya. So jadi contohnya selain dari telur, baru-baru ni Nazri dengar pasal isu gunting rambut. Betul. Fee gunting rambut kan. Kecoh satu Malaysia naikkan harga. Naikkan harga. So jadi kami bersama-sama KPD NISHIPI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah bekerjasama untuk menangani isu kenaikan fee gunting rambut ni. So dalam hal ni kami telah berjumpa dengan dua persatuan. Salah satu persatuan gunting rambut negeri ni, ya. Kami telah mereka telah mengeluarkan notis. Dia kata okey, kita boleh naik 10 hingga 20% dia kata. Kepada semua. So jadi dia bersetuju, dia pergi mesyuarat, dia panggil semua ahli-ahli dia. Lepas tu dia kata okey, macam mana ni? Kita banyak rugi 3 bulan tak buat perniagaan. Jadi macam mana? Lepas tu nak kena beli sanitizer, nak beli PPE dan sebagainya. Semua kos. So jadi dia kata macam mana? Macam mana kita nak naikkan harga kita? So dia ni kalau dalam isu persaingan ni, peniaga-peniaga sepatutnya bersaing antara satu sama lain. Mereka tak boleh berbincang pasal harga mereka. Sebab kos kamu lain. Mungkin kalau let's say kamu ada kedai gunting rambut, kamu ada 3 pekerja. Kedainya kecil. Kalau saya mungkin saya ada 10 pekerja, kedai saya sebesar studio ini. So jadi kos saya banyak. So jadi kenapa nak naik harga pada harga yang sama? So kamu boleh naikkan RM2. Okey, kalau kamu perlulah. Kamu juga mempunyai pilihan tidak menaikkan harga. So jadi kenapa ia perlu satu perjanjian untuk membebankan pengguna? Okey, menarik. Itu sebagai pencerahan awal. Tetapi ramai juga akan meminta pandangan ataupun mendapatkan maklumat di mana punca kuasa Suruhanjaya Persaingan ini. Okey, Suruhanjaya Persaingan Malaysia ni adalah antara agensi-agensi yang terkini yang telah dicipta di bawah satu akta parlimen, dinamakan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010. So jadi kami ditubuhkan pada 2011. 1 April 2011. Tahun depan tahun dah. 10 tahun. Tahun depan 1 April Fool. Okey, 10 tahun. Okey. Satu dekad dah. Satu dekad dah. Alhamdulillah. Jadi kami ni antara salah satu agensi diletakkan di bawah KPD NISHIPI, tapi kami ni berfungsi sebagai badan separa kehakiman yang bebas dalam membuat keputusannya. So, jadi kalau Nazri nak tahu, kalau kita buat penyiasatan tu, kalau kita siasat, kita yang buat keputusan, kita yang kuasakan keputusan. Orang kata the judge and the jury. Tetapi kalau kita tengok kes biasa, macam kes polis, dia siasatan oleh polis. Keduanya didakwa di mahkamah oleh pejabat peguam negara. Dan diadili oleh hakim. So ada 3 pihak di situ. Kami tak, semua kami. Dari mula sampai habis. So jadi dalam isu ni kami bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Dicipta di bawah Akta Suruhanjaya Persaingan 2010, menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Di mana ia adalah bertujuan untuk melindungi proses persaingan tu. Orang kata juga berapa hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan di bawah akta ini? Dia dibenarkan kepada kami untuk apa had-hadnya dan ruang-ruangnya untuk mengenakan penalti kewangan 10% daripada modal pusing ganti kamu. Bermaksud
Kalau kamu membuat jualan 1 tahun ya, 100 juta, kami boleh denda kamu sehingga 10 juta, iaitu 10%. Kalau kamu buat 1 tahun tu kamu buat 1 juta jualan, tidak kira rugi atau untung, asalkan jualan kamu 1 juta, kami boleh ambil 100,000. So jadi, tapi at the same time kami boleh kenakan arahan-arahan lain. Contohnya menghentikan kartel itu, mengambil tindakan kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam pakatan sulit itu dan sebagainya. Apabila kartel ini membuat satu pakatan sulit untuk menghalang pengguna mendapat harga yang lebih baik, membuat pilihan sebagai pengguna dan juga memberi kekuatan kepada persaingan perniagaan itu tidak dapat dijalankan, maksudnya Suruhanjaya persaingan ini boleh intervene ataupun membuat tindakan apabila aduan diberikan. Jadi mungkin Cik Iskandar, contoh-contoh lainlah yang sudah pun ada di tangan Suruhanjaya persaingan dan sudah pun dibawa ke muka pengadilan yang diadili oleh Suruhanjaya persaingan Malaysia. Mungkin sebagai contoh, apa lagi yang kita boleh kongsikan pada malam ini? Sebelum saya sentuh kepada soalan kamu tu, saya nak jelaskan sedikit lagi. Apabila kita melindungi proses persaingan, isunya bukan kita nak kenakan peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha di sana. Betul. Tetapi tujuannya adalah melindungi proses persaingan untuk membina kemampanan ekonomi negara. Okey. Apabila ia berlaku dalam satu ekosistem. Satu, ia memberi efek yang positif kepada peniaga dan juga pengguna. So apabila proses persaingan ini dilindungi, mereka menjadi lebih inovasi, menjadi lebih efisien, menjadi lebih keusahanan dia lebih berterusan dan sebagainya. Sebab proses persaingan ini akan memaksa mereka sentiasa memperbaiki diri mereka untuk menarik pelanggan. So jadi pelanggan akan untung, macam Nazri cakap tadi, harga yang kompetitif, pilihan yang baik, kualiti yang tinggi. Ya. So jadi dalam menguatkuasakan akta persaingan tu, kami telah banyak menyiasat kes-kes di luar sana. Mungkin ada yang tak sedar. Okey. Salah satu kes yang antara yang paling popular orang ingatlah adalah kes pengusaha-pengusaha air batu ataupun ais. Orang tanya kenapa kena siasat pengusaha-pengusaha ais ni. Saya kata tak minum teh ais ke? Tak beli ikan di pasar ke? Hari-hari kita dengar aisnya, secara langsung tidak langsung. Ya, so ikan tu kan diletakkan atas ais. Ya. So jadi satu hari itu kami terserempak dalam surat khabar, ada pengumuman sekumpulan 25 pengusaha-pengusaha ais di Selangor, wilayah dan Putrajaya. Mengumumkan kenaikan harga. Satu kampit yang kan kita selalu kalau hari raya satu kampit tu yang cube ais tu. Dia naikkan 50 sen semuanya, satu Selangor, wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Dan lepas tu dia kata blok ais tu dia naikkan RM2.5. Bayangkan. So jadi bayangkan dia akan menyebabkan harga teh ais kita naik, harga ikan naik, harga ayam naik. Ya. So jadi kami telah intervene, kita telah siasat. Memang betul mereka bermesyuarat dan mereka telah mengenakan satu perjanjian. Dia kata kami punya kos telah naik. So jadi semua kena share the burden. Dalam kes ini kita terpaksa ambil tindakan yang tegas lah. So jadi kami denda 24 daripada 25 pengusaha-pengusaha ais. Satu kami dapati tak bersalah, terlibat dalam kartel. Mereka telah didenda lebih kurang RM250,000 setiap sekelompok tu. So jadi dari situ mereka telah selepas kami kenakan denda, mereka bubarkan perjanjian mereka tu. Itu fungsinya. Lepas tu ia tidak berhenti di situ.
Kami ada satu kes pula Persatuan Bakery dan Manisan di Sibu. Pembuat roti, biskut dan sebagainya Biskut roti yang Kek mana-mana dia, tu. betul. Okey. So jadi kami apa lagi? Buat susulan lah. Pergilah ke melawat Sibu. So memang betul. Memang betul. Ada perkataan, Memang betul ada kartel. So jadi mereka juga daripada 14 daripada mereka telah didenda, 15 didenda juga 250,000. Jadi benda tu berkesan. Berkesan. Untuk memastikan sebab dia menyasarkan kepada sekelompok peniaga. Ya, sekaligus. Dia bukannya kita ambil satu. Tidak. Jadi kita ambil sekelompok tu sebab mereka yang menguasai pasaran tersebut. Dan maksudnya akhirnya pengguna tiada pilihan lah. Kerana sekelompok besar, majoritinya sudah bersetuju untuk menaikkan harga. Bayangkan kalau kita pergi Selangor, kita pergi Kelang, kita tak ada pilihan. Masing-masing kata, ni harga ni berapa? RM10. Apa pilihan kita ada? Betul. Okey, Cik Iskandar, satu lagi. Ada orang juga tak dapat membezakan antara kartel ini, pakatan untuk menaikkan harga-harga suatu perkhidmatan atau barang itu dengan konsep monopoli. Ini satu hal juga. Monopoli ini mungkin ada interpretasi yang berbeza pula. Ya. Betul. Perkataan monopoli ini berasal daripada perkataan Greek. Monopoli ini sebenarnya bermaksud satu peniaga. Okay. Apabila terdapat satu peniaga di dalam pasaran, ia adalah satu monopoli. Ingat tak kita main apa orang kata game monopoli tu? Ya. Sampai sekarang kita main game. Seberapa banyak apa orang kata properti yang kita boleh beli, selagi itulah kita akan apa orang kata kaya dan jadi monopoli. Ya. So jadi dalam isu monopoli ini, di Malaysia di bawah Akta Persaingan, tidak salah kamu menjadi satu monopoli ataupun duopoli. Duopoli ini maksudnya dua syarikat sahaja dalam satu pasaran, yang berkenaan dengan satu perkhidmatan ataupun satu produk. Tak kisahlah. Ataupun oligopoli ke, dia banyaklah, monopoli, duopoli, oligopoli dan sebagainya. So jadi kita tak kisah. Tetapi apa yang kita kisah adalah menyalah kedudukan mereka sebagai monopoli ataupun sebagai syarikat dominan dengan menutup pasaran atau membuli syarikat-syarikat yang lain yang bersaing di dalam pasaran mereka. Dan tidak besar. Yang tidak besar. Jadi, macam kita kata, tak kisah, kamu besar-besarlah. Tapi jangan buli siapa yang nak masuk dalam pasaran, apa orang kata, siapa yang nak bersaing dengan kamu sekarang ni, kamu jangan buat macam tu. Ini isu-isu penyalahgunaan kedudukan dominan. Contohnya, saya bagi dua Dia banyak contoh penyalahgunaan kedudukan dominan ni. Satunya keengganan membekal produk atau perkhidmatan tu dengan sengaja tanpa apa orang kata justifikasi komersial. Contohnya kamu buat sos cili. Kamu syarikat sos cili yang bergantung kepada cili saya. So tiba-tiba kamu telah beli cili daripada saya selama 10 tahun. Berturut-turut tanpa masalah. Kamu tak ada hutang dengan saya langsung pun. Sesen. Tetapi satu hari itu tiba-tiba saya berubah fikiran. Saya kata saya tak naklah jual cili. Kata Nazri cari sendiri. Tapi tak ada orang lain boleh supply cili kat Malaysia. Contohlah. So jadi apa jadi pada sos kamu? Mungkin tutup kedai. Kamu boleh buat sos biasa je. Harga akan naik. Harga akan naik dan sebagainya. Kamu kena beli daripada luar negara dan sebagainya. So jadi kamu boleh buat aduan kepada MyCC. So jadi MyCC akan siasat saya dan tanya saya, kenapa kamu tiba-tiba enggan membekal cili kepada Nazri? Ini sebahagian daripada monopoli juga? Ya, tidak akan monopoli. Sebab apabila kamu monopoli, kamu tidak akan terjejas dengan apa-apa tindakan pesaing-pesaing kamu. Kerana kamu besar. Contohnya kalau syarikat saing dia tu kecil, menguasai 5% pasaran dan dia menguasai 95%. Kalau yang syarikat kecil menaikkan harga ataupun menurunkan harga sebanyak 50%, dia tidak akan terkesan sebab dia masih menguasai 95%. Okey, Cik Iskandar. Ramai juga mungkin akan bertanya, adakah itu saja di bawah bidang kuasa MyCC? Sedangkan kita tahu apabila berkaitan dengan perdagangan dalam negeri dan berkaitan dengan hak-hak pengguna dan sebagainya, banyak lagi perkara. Apa lagi bidang kuasa MyCC yang diberikan dalam Akta Persaingan ini? MyCC ini kira all-rounder lah.
So salah banyak satu kerja ni. banyak kerja. Semuanya industri, kebanyakan industri, majoriti industri jatuh di bawah bidang kuasa MyCC. Okay. So salah satu isu yang telah dilihat oleh kerajaan adalah isu kenapa harga makanan naik. Okay. So jadi kami ditugaskan oleh kerajaan untuk buat satu kajian dan itu adalah kuasa kami. Dinamakan kajian pasaran. Okay. So jadi pada tahun lepas kami telah mengeluarkan satu kajian pasaran berkenaan dengan makanan, 5 jenis makanan. Daging lembu, ikan kembung, kobis, sawi dan juga rumusan bayi ataupun infant formula. Infant formula ni kita tak boleh panggil susu tepung, Nazri. Betul. Infant formula is infant formula. Tak akan ada yang boleh buat susu. Ya. Kecuali apa orang kata macam untuk susu ibu, kecuali ibu tu sendiri. So jadi kami telah apa orang kata buat kajian secara menyeluruh tentang rantaian bekalan setiap makanan ni. Dan kami dapati banyak kepincangan di dalam rantaian bekalan Adakah itu ini sendiri. kajian ini pertama kali kita lakukan ataupun ada agensi lain sebelum ini buat Kami ada buat banyak. Sebelumnya apa orang kata yang pertama tu kami buat kajian tentang fee badan profesional, badan-badan profesional. Itu juga ya? Ada. Kami ada buat apa ni contohnya kajian semula pasaran daging ayam tempatan. Okey. Sektor farmasutikal, bahan binaan seperti simen dan sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah sektor makanan yang dalam 5 jenis makanan tu dan yang akan dikeluarkan bulan Ogos ini insya-Allah kalau tiada arah melintang berkenaan dengan kajian pasaran pemborongan dan peruncitan dalam produk-produk tertentu. Saya nak tanya sikit lagi sebelum kita habis perbincangan kita pada malam ni, Cik Iskandar. Seringkali kita komplain isu harga ikan kembung. Ini popular di luar parlimen, di dalam parlimen, di kedai makan ataupun di pejabat. Harga ikan kembung ni menjadi satu benchmark bagaimana kita melihat harga pasaran barangan dapur kita. Jadi adakah MyCC juga ada membuat kajian berkaitan dengan barangan keperluan makanan kita ini dan juga dari sudut rantaian bekalan seperti mana yang dikatakan tadi. Kerana adakah kartel di situ, adakah monopoli di situ, adakah ataupun hal-hal berkaitan dengan akta pencatutan di situ dan sebagainya seperti daging, ikan kembung dan sebagainya. Cakap pasal ikan kembung ni, kita ni Nazri membesar dengan ikan kembung. Betul, itulah yang paling affordable lah kan. Tetapi perlu diingatkan ikan kembung ni ada sumber protein utama dan sumber omega yang terbaik. So jadi dalam hal isu ikan kembung ni kami dapati dia banyak faktor yang mengakibatkan naik harganya melambung dan ada kalanya dia turun sampai tak ada harga kan. Sampai orang kata campak melambak je. Melambak je macam bau-bau ni kan. Bau ni. So jadi satu adalah isu laut tu sendiri. Betul. Itulah sumber kita. So, ikan dia tak tinggal satu tempat. Dia akan berubah-ubah dan sebagainya. Dan lepas tu isu pasal pencemaran, overfishing, isu monsun, nelayan tak dapat pergi ke. So jadi semua tu faktor. Tu yang faktor yang mengakibatkan ikan kembung kita bertambah sikit. Kita hanya dapat menampung 40% keperluan negara. 60% kita import. Bayangkan. Salah satunya daripada Thailand dan China. Bayangkan. Ikan kembung, ingat kita ambil dah laptop ataupun phone daripada China kan, made in China. Ikan kembung pun ada. So jadi bila kita tu satu, ikan dah kurang, ikan dah kurang tetapi demand masih tinggi lagi, permintaan masih tinggi lagi. So jadi lepas tu apabila kita kaji pula pasal rantaian bekalan ikan kembung daripada nelayan sampai ke pinggan kita, kami dapati ada 7 orang tengah. Patutlah. 7 orang tengah kalau kita lihat kepada apa orang kata slide yang saya sediakan tu. Dia daripada nelayan ke JT, operator JT, kepada perai ataupun daganan, kepada pemborong. Lepas tu ada pemborong kecil pula. Lepas tu sampai ke kedai runcit. Lepas tu kedai runcit apa orang kata pasaraya. Lepas tu kedai runcit beli daripada pasaraya dan sebagainya. Bayangkanlah 7 orang tengah tu.
So jadi kalau kita tengok lihat apa orang kata Setiap level tahap tu. tahap tu dia ada ambil keuntungan lebih kurang kami kira 60 hingga 75%. Patutlah ekonomi ikan kembung ni melambung. So jadi ikan kembung ni pun macam you cakap tadi, dia jadi satu benchmark kepada ikan-ikan lain, kepada apa ni. Jadi dari sudut tu apa nasihat ataupun dapatan MyCC? Kita ada dua. Okey. Satunya adalah kita kata gunakan e-dagang. Maksudnya tanpa orang tengah. Ya. Cantik terus. Kita tak ada macam ni. Kita kena faham Ya. Satu kalau nelayan ni dia nak jadi nelayan je tau. Ya. Okay, Tak dia nak fikirlah tak nak fikir pasal lori lah, nak pack ke apa ke. Freezer ke, tak nak. Dia sama ada kita kurangkan peranan orang tengah ataupun kita guna e-dagang terus. Maksudnya nelayan boleh jual terus kepada pengguna. Dah terjadi dah. Contohnya kalau kita lihat kepada masuk kepada website, kita pergi pasarsegar.my, kita pergi kepada fishclub.my. Saya pun pernah beli kat sana. Kita pergi kepada Our Farm yang baru-baru ni yang telah apa ni kata ditubuhkan oleh apa orang kata sekumpulan peniaga dan sebagainya. So jadi dari situ pengguna dapat harga yang terbaik. Ya, betul. Dan ikan yang segar daripada laut kita, daripada nelayan kita. So jadi apa orang kata tu satulah. Yang keduanya kita kena apa orang kata memperluaskan pilihan ikan. Ada beratus-ratus jenis ikan. Jadi jangan tengok ikan kembung je. Bukan kita tak cakap jangan makan ikan kembung. Betul. Tengok pilihan yang lain. Ya. Kalau tak dapat ikan kembung, sebelah mata ke. Dia baru-baru ni LKIM dia ada buat satu produk nama dia Q-Fish. Q-Fish ni adalah ikan segar beku. Ikan yang ditangkap di laut dan dibekukan terus di tengah laut, dan masih segar dan dijual. Kalau ikan kembung kita boleh dapat, tak silap saya, RM12 sekilo. Cantik. So jadi ada di dalam pasaran tu. Terima kasih Cik Iskandar Ismail. Ya, terima kasih. Maksudnya jangan serik datang bersama kami di Agenda Awal ni. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan lagi. Ekonomi ikan kembung sebagai satu benchmark yang baik, bagaimana peranan MyCC untuk menolong rakyat dan juga peniaga, termasuk nelayan kita. Cik Iskandar Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC. Itu saja Agenda Awal ni pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.